Ya, silakan Muhammad. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin membangkitkan beberapa perkara yang mungkin tidaklah isu besar tetapi harus mendapat perhatian. Yang pertamanya mengenai tafsiran bagi karkas. Saya mungkin menganggap karkas ni satu yang telah diterima dalam bahasa kita daripada perkataan Inggeris karkas. Cumanya dalam sini disebut artinya bangkai binatang. Kenapa kita tidak gunakan terus perkataan bahasa Melayunya bangkai binatang? Kerana itu pun maknanya disebut di dalam tafsiran yang ada di dalam rang undang-undang ini. Itu yang pertama. Yang keduanya mengenai perkara 4, pelantikan ketua pengarah dan pegawai lain. Saya ingin merujuk kepada ketua pengarah. Oleh kerana ini adalah suatu rang undang-undang yang bercakap mengenai perkhidmatan karantin yang melibatkan perkara yang ada kaitan dengan kesihatan, khususnya untuk melindungi pengguna-pengguna di Malaysia dan juga kepada negara-negara sasaran ekspor kita supaya tidak terjejas dengan apa-apa penyakit yang boleh dibawa oleh haiwan ataupun bahan pertanian yang lain, termasuk bangkai binatang ini. Maka tentulah ianya merupakan suatu jawatan teknikal yang penting. Dan kalau kita merujuk kepada kuasa dan juga fungsi ketua pengarah ini, diberikan beberapa tanggungjawab yang sangat teknikal untuk mengesan mikroorganisme misalnya, ya, jenis-jenis penyakit. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah jabatan baru ini akan dikepalai oleh seorang ketua pengarah yang berlatar belakangkan teknikal? Maksudnya seseorang yang mempunyai ilmu di bidang perubatan ataupun veterina. Kerana ini tentulah akan dapat melaksanakan tanggungjawabnya yang lebih baik. Dan saya melihat apabila struktur jabatan ini dirangka nanti, kita akan melihat ada beberapa bahagian atau section di dalam jabatan ini. Misalnya bahagian kawalan penyakitnya ke, ataupun bahagian diagnosanya ke. Tentulah pegawai yang naik daripada peringkat akar umbi jabatan ini akan melalui proses-proses ini, dan pelantikan ketua pengarahnya pun saya lihat adalah wajar daripada kalangan pegawai yang telah dilatih, berpengalaman di dalam bidang-bidang teknikal sedemikian. Ataupun kemungkinan Kementerian bercadang untuk membuka jawatan ini kepada sesiapa, termasuk pegawai takbir diplomatik ke, ataupun bidang-bidang yang lain. Saya mencadangkan supaya pegawai yang berlatar belakangkan teknikal kesihatan, sama ada pegawai veterina ataupun pegawai perubatan, mengepalai jabatan tersebut. Kemudian perkara 21 yang saya nak rujuk ialah waran boleh diterima walaupun cacat, memberikan suatu kuasa yang agak besar pada pihak berkuasa untuk melaksanakan waran geledah ini, walaupun berlaku kecacatan di dalam waran tersebut. Saya pun boleh membayangkan dari segi cacatannya, mungkin dari segi nama, tempat, alamat, waktu, dan semua ini saya rasa memberikan satu ruang untuk ketidaktelitian dalam proses melaksanakan penguatkuasaan. Jadi kenapakah suatu kelonggaran yang begini besar diberikan sehingga boleh menjejaskan keadilan di satu pihak yang lain? Tuan Pengerusi, terima kasih. Ya, ke Kedah. Terima kasih Datuk Ketua. Saya ingin bangkitkan buah perkara 2 berkaitan dengan soal akta yang dikecualikan di buah perkara 2.2. Sekiranya terdapat apa-apa ketidakselarasan antara peruntukan akta ini dengan undang-undang yang bertulis yang berkaitan, kecuali Akta Makanan 1983, Akta 281, peruntukan akta ini hendaklah terpakai. Saya merujuk kepada Akta Makanan 1983, Akta 281 itu ialah peraturan kawalan hasil tembakau. Jadi
pada pandangan saya, sekiranya kita cuba untuk membuat karantin daripada tumbuhan ataupun makanan daripada luar negara. Sebagai contohnya, sekiranya kita import tembakau yang mengandungi bahan-bahan kimia yang boleh menjejaskan kesihatan untuk dibuat rokok untuk kegunaan masyarakat dalam Malaysia. Tapi peraturan 281 ini tidak terpakai. Sedangkan peraturan ini juga memberikan kesan kepada hasil tembakau dalaman dalam negara kita, yang mana kadar racunnya yang begitu tinggi, yang mana yang Berhormat Menteri pun sedia maklum. Jadi secara tidak langsung, sekiranya kita membenarkan import tembakau daripada luar negara, sedangkan akta ini dikecualikan. Jadi sekiranya nak diselaraskan, bermakna akta makanan, akta 281 juga mesti terpakai untuk memastikan import bahan-bahan tanaman khususnya yang mengandungi racun-racun di bawah akta makanan 1983 juga kepada bahan tembakau. Yang keduanya yang ingin saya bangkitkan soal di bawah perkara 46, iaitu kompaun kesalahan yang tercatat di sini, iaitu berkaitan dengan soal tawaran kompaun yang sekiranya tidak dibayar oleh pengimport tersebut, maka dia akan kena dakwaan. Untuk maklumat yang Berhormat Menteri, industri ataupun perniagaan dalam bidang pertanian ini sangat berkait rapat dengan tempoh masa. Sebab itu sekiranya sesuatu bahan tanaman ataupun penternakan dalam bidang pertanian khususnya, masa itu adalah sebahagian daripada perkara yang sangat penting. Dia bukan macam industri yang tidak rosak, sebab bagi tempoh masa lebih lama, bahan itu akan makin rendah kos dia. Macam kita beli ikan lah, kalau makin lama tempoh ikan tu makin rosak dan ikan tu makin kurang kualiti. Begitu juga dengan buah, begitu juga dengan buah-buahan. Jadi sekiranya tempoh antara tempoh pendakwaan dengan sesuatu kes yang tidak diselesaikan dalam mahkamah, sehinggalah kadang-kadang bahan pengimport itu dah lupus dah, tak boleh pakai dah. Jadi sejauh mana tempoh pendakwaan daripada mula didakwa sehinggalah benda itu selesai kes di mahkamah, supaya pengimport itu boleh memanfaatkan bahan dia, ataupun bagaimana pihak kerajaan nak menyelesaikan di bawah perkara kompaun kesalahan. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat. Ulangan sikit. Perlu ulangan. Tuan Yang Bertua, saya ingin mendapat penjelasan perkara 19, 1, 3, 4 dan 21. Saya dipahamkan akta ini merangkumi tumbuhan karantin, perkhidmatan karantin, tumbuhan, haiwan dan seterusnya, mikroorganisma dan sebagainya lah. Tapi bila saya baca dari segi penggeledahan dan penyertaan dengan waran ni, saya jadi confused. Iaitu umpamanya 91A, dia masuk juga mana-mana premis yang terletak di pintu masuk stesen karantin dan premis karantin, dan menggeledah bagi menyita dan menahan mana-mana buku, rekod, dokumen komputer, peralatan, tumbuhan, binatang, kakas, ikan dan sebagainya. Itu seterusnya BC 19.3, 19.4 dan juga dalam 21. Jadi saya minta penjelasan. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Menteri. Speaker, boleh sambung sikit saja. Saya nak tanya Menteri tentang kuasa penangkapan. Yang 18.2, seseorang pegawai penguatkuasa yang membuat penangkapan di bawah subsection golongan 1 hendaklah tanpa kedengaran yang tidak perlu membawa orang yang ditangkap itu ke balai polis yang paling hampir. Di sini saya minta Menteri satu penjelasan. Adakah ini bermakna jika tiada balai polis yang berdekatan, pihak pegawai kementerian boleh menahan sesuka hati? Terima kasih. Sila, Yang Berhormat Menteri. Terima kasih
kepada Radio Berhormat yang telah pun memberikan pandangan. Ini daripada Kolekrai. Ini mengenai bangkai ni. Ini bangkai binatang. Saya bangkai ni kena, yalah kita nak panggil apa kalau istilah yang baik, mereka kata ikan. Kalau ikan hidup, kita kata ikan hidup. Kalau ikan mati, kita panggil ikan mati. Jadi kita kata, kalau kita nak kata binatang mati, sama juga. Jadi saya ingat istilah bangkai ni benda yang telah pun mati lah, yang tidak, yang bukan saja dia mati, kemudian kita dah potong lagi dia. Tapi tidaklah memberikan, tetapi yang penting dia kita tahu apa yang dikatakan karkas, kerana dia selari dengan takrif karkas. Dia bawa Akta Binatang. Sebelum ni pun dia bawa Akta Binatang 1953. Dia cuma wujud ada daripada segi konteks takrifat ini di bawah undang-undang ini, dia meliputi bangkai-bangkai atau ikan. Tapi kita ambil daripada takrifan daripada Akta Binatang. Kemudian jawatan yang berhormat kata jawatan ketua pengarah ni, kalau kita tengok daripada seksyen 4/1 ya, dia menteri dia boleh lantik ketua pengarah ni di kalangan pegawai awam. Jadi kita akan tengoklah, tapi inilah susah sebab dia kalau macam nak lantik kata yang berhormat kita nak ambil daripada pakar veteriner, dia mungkin pakar vet, tapi sayur, ikan, burung apa ni, yang selain daripada ternakan, mungkin dia tak ada pakar. Jadi ini kita akan lihat, kerana daripada pegawai awam ini ialah bermakna kita boleh lantik daripada semua pihak yang ada kemahiran teknikal lah. Dan tentu kita akan lihat daripada keseluruhannya. Kemudian waran kalau cacat pun boleh masuk. Ini undang-undang ni kita nak pastikan. Kadang-kadang mungkin bila kita nak masuk satu-satu kawasan stesen kuarantin ataupun premis kuarantin ni, mungkin ada teknikal silap nama dan sebagainya. Jadi untuk kita nak memastikan bahawa dia, kalau kita kecacatan tu, saya ingat bukanlah kecacatan daripada segi yang kontradik dengan mana undang-undang, tapi ini mungkin daripada segi teknikal. Jadi yalah, ni kadang-kadang di dalam undang-undang ni kadang-kadang yang teknikal tu yang kadang-kadang boleh lepas. Tapi walau bagaimanapun, apa juga dalam undang-undang ni kita boleh program, mesti lagi boleh argue di dalam mahkamah. Kemudian tadi yang berhormat daripada Kuala Kedah kata akta makanan ni dikecualikan. Ialah kerana akta makanan ni dia kena dia berdiri dengan sendiri dia. Kerana sebenarnya akta makanan ni dia akan bertanggungjawab daripada kualiti makanan. Jadi kalau bisa katalah kita nak kata sama ada bahan itu dia daripada segi keselamatan makanan, kita kena ikut, dia kena ikut akta makanan. Kerana akta makanan ini dia buka kuasa bukan saja di barang-barang sebelum masuk, tetapi barang selepas masuk itu pun masih lagi bergantung, masih lagi akta makanan yang diberikan kuasa. Artinya Kementerian Kesihatan yang punya kuasa yang penuh untuk memastikan keselamatan makanan. Tadi yang bangkit sama ada daripada ada radioaktif atau tidak, itu memang daripada Kementerian Kesihatan, pakar-pakar mereka yang akan memberikan bantuan. Kemudian lagi mengenai Ulu Langat, tadi dia cakap mengenai 19.3 ni, Umat. Saya tak apa faham, tak apa jelas yang berhormat kata penggeledahan dan juga penyertaan dengan waran. So saya tak faham apa yang berhormat. Maksudnya dalam perbincangan kita perkhidmatan kuarantin ni hanya tumbuhan, haiwan, kakas dan sebagainya. Tapi bila penyertaan tu dia masuk buku, komputer, peralatan dan apa semua tu, itu yang saya tak faham. Adakah kemungkinan silap diambil daripada akta lain masuk situ? Kalau tengok 19.1, 19 ABC, kemudian 19.3.4 dan 21. Itu ya. Okey. Dia yang ini jelas prosedur dari segi penggeledahan. Jadi penggeledahan lawatan ni dia bagi jelas lah. Sebab dalam kita kuarantin, walaupun dia kuarantin,
Tetapi dalam kita nak menahan seseorang itu, dia kena ada dokumen-dokumen. Jadi kerana itu, kalau ada dokumen-dokumen sijil atau buku-buku, maka kita boleh cerita sekali itu sebagai barang bukti. Tadi yang berhormat Kuala Kedah ada cakap mengapa tidak mengapa bila dah compound kalau tak bayar bawa ke mahkamah. That's why ini sebenarnya undang-undang ni ada kelonggaran. Kalau nak banding dengan ada beberapa undang-undang yang sekarang ni, dia salah langsung tak ada compound. Now kita bagi dia peluang untuk compound. Jadi kalau dia tak mengaku salah, jadi kalau dia rasa barang dia tu nak selamat, dia kena bayar compound. Tapi kalau dia tak mau mengaku salah, kita ada peraturan kita. Macam sekarang pun kalau ada yang kita rampas, jadi sebelum kita nak bawa ke mahkamah kerana bahan makanan, maka kita boleh buat lelongan, jualan secara terbuka. Dan kalau dia nak ambil, dia kalau kadang-kadang syarikat tu dia boleh beli balik. Dia beli balik dengan harga yang telah kita tetapkan, dan kita pegang lah duit tu. Kalau besok dia menang, kita bagi dekat dia. Kalau dia kalah, kita ambil lah duit tu. Jadi ini sebenarnya undang-undang ni dia bukan undang-undang yang luar biasa, undang-undang yang biasa. Termasuklah yang bangkit mengenai 18.2. 18.2 ni yang saya dah sebut tadi. Memanglah sebab kita tak ada kuasa nak tahan orang. Yang polis dia kuasa boleh kena tangkap. Kena balik polis yang berampiran. Bila berkata berampiran ni beri saja itulah. Sekarang ni yang saya kata tadi bahawa yang hormat pun boleh tangkap orang. Hormat tengok orang salah, citizen arrest nama dia, tangkap. Tapi yang buat kena tangkap kena bawa balik polis yang berampiran. Samalah juga kuasa yang diberi kepada pegawai pemakis ni. Jadi perkara ni tak ada timbul masalah. Tapi sejauh mana kalau kata mengapa lambat bawa, itu terpulang kepada mahkamah lah. Itu mahkamah kena debate lah. Itu terpulang how dia tak puas hati mengapa dia kena tahan sebagai, itu let the court decide lah. Okey. Terima kasih.